Timbalan speaker kantoi menipu lagi? Ini punca mengapa undi tidak percaya perlu disegerakan. Isu Bubadun, Ismail Sabri menghadap Sultan Johor. Petisyen Istana, Najib diminta jadi PM sementara. Kenyataan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Rashid Hasnun bahawa hanya Perdana Menteri bertanggungjawab melaporkan kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai urusan hal ehwal Parlimen dipersoal rakan sejawatnya Azlina Othman Said mengingatkan Rashid mengenai pertemuan mereka dengan Agong pada 29 Jun lepas. YB Rashid, bukan kita jumpa Yang di-Pertuan Agong ramai-ramai pada 29 Jun 2021 ke? Soal Azlina dalam ciapannya di Twitter yang turut disertakan gambar pertemuan berkenaan. Turut kelihatan dalam gambar berkenaan adalah Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun, Presiden Dewan Negara Rais Yatim dan timbalannya Senator Muhammad Ali Muhammad. Terdahulu Rashid dipetik sebuah portal berita berkata tanggungjawab melaporkan semua hal urusan Parlimen terletak pada Perdana Menteri, bukan Speaker Dewan Rakyat. Tidak ada presiden atau kes duluan di mana Agong akan berkomunikasi secara langsung dengan Speaker mengenai hal ehwal Parlimen, kata Rashid seperti dipetik sebuah portal. Portal FMT melaporkan Istana Negara meminta pengesahan daripada Speaker Dewan Rakyat berhubung majoriti Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Parlimen. Menurut sumber yang enggan berdedahkan identitinya itu, Istana sudah menulis surat kepada Azhar pada 9 Ogos untuk mendapatkan maklumat terkini bilangan ahli Parlimen yang menyokong Muhyiddin. Surat bertarikh 9 Ogos 2021 salinannya kepada kita berdua, dah baca ke belum soal Azlina? Usul undi tidak percaya yang hendak dibawa ke Parlimen merupakan satu keperluan mendesak, tegas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mendakwa kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh namun disebabkan keengganannya untuk meletak jawatan sebagai Perdana Menteri telah menyebabkan Pembangkang perlu membawa usul berkenaan ke Parlimen. Katanya usul yang hendak dibangkitkan itu bukanlah kerana beliau mempunyai sebarang masalah peribadi dengan Muhyiddin. Sebaliknya, ia berkait dengan pihak-pihak yang bersekongkol dengan ahli Parlimen Pagoh itu. Bukan soal harapan, soal keperluan. Kalau Perdana Menteri telah jatuh, dia tak nak letak jawatan, mesti bawa usul undi tidak percaya. Ini sistem apa? Saya bukan soal dia secara peribadi, tapi juga yang bersekongkol dengan dia. Dan ini bukan sahaja soal perlembagaan, tapi institusi raja. Kita rakyat Malaysia yang ada rukun negara dan sebagainya bicara soal itu. Bila raja mengambil keputusan berdasarkan keluhuran perlembagaan dan undang-undang, bagaimana seorang Perdana Menteri langgar ini semua hanya nak pertahankan kuasa? Yang lebih parah bila ada koncu-koncunya yang sanggup menggadai prinsip menghina institusi raja-raja semata-mata nak pertahankan kuasa, katanya. Dalam pada itu, Anwar berkata, siapapun yang memimpin negara harus mengambil kira suasana politik yang berlaku hari ini. Katanya kerjasama daripada semua pihak sangat diperlukan supaya kerajaan berada dalam keadaan yang stabil dengan dasar yang jelas, tidak seperti mana berlaku ketika ini. Tapi sekarang ini sudah menjadi sejarah kerana terbukti Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang majoriti dan kalau dia faham perlembagaan, faham demokrasi dan taat kepada institusi raja, khususnya Yang di-Pertuan Agong, dia harus meletakkan jawatan, ujarnya. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerima menghadap timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Istana Pasir Pelangi. Menurut catatan Facebook Sultan Ibrahim, Ismail tiba di Istana Pasir Pelangi pada kira-kira 10.45 pagi dan pertemuan berlangsung selama lebih sejam. Bagaimanapun butiran lanjut pertemuan berkenaan tidak diketahui. Menurut sumber, selepas menghadap Sultan Ibrahim, Ismail akan bermesyuarat dengan pucuk pimpinan 26 UMNO bahagian di negeri itu. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, Ismail yang juga Naib Presiden Parti mengadakan pertemuan dengan Biro Politik UMNO Johor. Tiada undangan. Saya difahamkan pertemuan Biro Politik bukan dengan Ketua Bahagian, katanya, yang juga Ketua UMNO Pasir Gudang. Ismail dilihat sebagai watak utama dalam kalangan ahli Parlimen UMNO yang terus menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinannya. Tindakan beliau dan kumpulan tersebut dilihat tidak mematuhi keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin dan kerajaannya. Pertemuan Sultan Johor dan Ismail ini menyusul sehari selepas Istana Johor memberi amaran tidak akan teragak-agak
membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor jika kerajaan negeri sekarang dijatuhkan. Saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Apabila wabak penyakit berbahaya telah terkawal, saya akan serahkan kepada rakyat untuk memilih ahli dewan yang baru. Selepas ini, pilihlah betul-betul pemimpin yang jujur dan ikhlas, mahu berkhidmat untuk rakyat, titah Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga di Istana Pasir Pelangi. Sultan Ibrahim bertitah di Facebook bahawa baginda mengundang Perdana Menteri bagi mempersembahkan perkembangan keadaan negara ketika ini. Satu kumpulan menghantar petisyen kepada Yang di-Pertuan Agong supaya memberikan pengampunan terhadap Najib Razak atas sabitan kes mahkamah sebelum ini dan yang sedang berjalan. Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia memohon perkara itu supaya dia boleh menjadi Perdana Menteri sementara. Pengerusinya Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz berkata, Najib adalah salah seorang daripada orang besar berempat pahang. Ini peluang untuk selamatkan Malaysia, katanya. Selain dipercayai oleh Seri Paduka, Najib juga mempunyai pengalaman memimpin negara. Najib juga secara konsisten memberikan nasihat kepada kerajaan bagaimana untuk menguruskan ekonomi dan kebajikan rakyat. Tindakan mereka itu tidak dimaklumkan kepada Najib terlebih dahulu, katanya. Ketika dihubungi, jurucakap Najib berkata mereka tidak tahu menahu berkaitan perkara itu. Pada 7 Julai lalu, Najib didapati bersalah atas tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta daripada syarikat kerajaan SRC International Sdn Bhd. Najib merayu terhadap sabitan itu di Mahkamah Persekutuan. Najib juga berdepan perbicaraan lain melibatkan dana 1MDB Berhad, pertuduhan meminda laporan audit berkaitan 1MDB selain tuntutan cukai RM1.69 bilion daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak pernah dimaklumkan mana-mana pihak berhubung penyerahan petisyen memohon Yang di-Pertuan Agong memberi pengampunan diraja kepadanya. Sebaliknya, Najib tidak menolak kemungkinan usaha itu didalangi pihak tertentu yang mahu menjejaskan imejnya di mata rakyat. Apatah lagi, beliau sedang menghadapi kes berprofil tinggi di mahkamah. Apabila ini menjadi berita utama portal Perikatan Nasional, Malaysia Now dan ianya disiar secara live, kita tahu-tahulah pihak siapa punya kerja untuk kenakan saya. Saya berterima kasih pada NGO ini sebab mengambil berat pada saya, tetapi saya tak pernah berhubung dengan mereka dan tidak diberitahu tentang petisyen mereka kepada istana, katanya dalam hantaran terbaru di Facebook miliknya. Pengerusinya, Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz berkata ia merangkumi semua tindakan mahkamah sama ada kes sedang berjalan mahupun yang telah dijatuhi hukuman bersalah ke atas ahli parlimen pekan itu. Beliau berkata pengampunan itu penting bagi membolehkan Najib dilantik sebagai Perdana Menteri interim dan kembali mentadbir negara dalam mendepani wabak penyakit berbahaya. Dalam pada itu, Najib mengulangi pendiriannya bahawa beliau komited untuk membersihkan namanya melalui proses perundangan dan bukannya dengan tindakan menggugurkan kes sedia ada. Saya mahu kes-kes saya melalui proses perbicaraan dan perundangan yang adil dan telus sebab ianya satu-satu cara sahaja untuk bersihkan nama saya sepenuhnya. Saya tidak mahu kes saya digugurkan begitu saja dan saya tidak mahu apa-apa campur tangan politik. Saya amat yakin saya tidak bersalah. Sebab itu, apa perlunya saya diampun sekiranya saya tak salah? Berani kerana benar, katanya lagi.